Baik, kes positif COVID-19 membabitkan kluster pendidikan di Kedah sekarang ini dianggap membimbangkan apabila seramai 525 pelajar dan 25 guru lagi disahkan dijangkiti COVID-19 setakat ini. Dan Esko Pendidikan Agama dan Sumber Manusia Kedah, Datuk Najmi Ahmad berkata, jumlah itu adalah membabitkan 8 kluster pendidikan yang dikesan di seluruh negeri dan menyebabkan 15 buah sekolah terpaksa ditutup. Terdahulu, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah mengesan kes positif COVID-19 membabitkan pelajar sekolah antaranya di daerah Pendang, Kulim, Kubang Pasu, Yan dan Kuala Muda. Dan mengulas lanjut, Najmi berkata secara keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di sekolah masih dalam keadaan terkawal dan ibu bapa katanya diharap tidak terlalu bimbang. Jadi kita ingin berbincang perkara ini dengan pakar perubatan kesihatan awam iaitu Dr. Fahan Rusli. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullah. Doktor, terutama sekali doktor, kluster pendidikan ketika ini kita tahu semakin hari semakin tinggi kesnya. Adakah doktor melihat adakah perkara ini masih lagi terkawal ataupun apa agaknya langkah drastik yang perlu diambil kerajaan sendiri ataupun Kementerian Pendidikan sendiri bagi mengelakkan ia menular dengan lebih meluas? Adakah keputusan dengan menutup sekolah itu dilihat satu langkah terbaik ketika ini, doktor? Jadi apa yang harus difahamkan ialah penutupan tidak lagi menjadi satu pilihan. Kita harus meneruskan cara kita bersekolah, cara kita bekerja semua dengan tidak menutup lagi mana-mana premis. Jadi ini bermakna kita sudah ingin masuk ke dalam fasa endemik dan dikatakan apabila endemik itu bermakna kita belajar untuk hidup bersama dengan virus. Jadi jika dahulu kita ada kes mungkin ramai orang yang demam dan sebagainya, kita tidak akan tutup sekolah tersebut kan. Jadi di situlah pergerakan kita ataupun cara kita pergi ke hadapan adalah berprinsipkan itu. Apa yang harus difahamkan juga ialah bahawa sistem struktur yang ada sekarang menunjukkan kebolehan kita untuk mengenal pasti kes-kes ini dengan peringkat awal. Jadi kita juga harus memahami bahawa kebanyakan murid-murid juga telah mendapat imunisasi mereka dan sebagainya. Jadi kepada saya, kita tidak harus lagi menutup sekolah-sekolah apabila kita melangkah ke dalam fasa endemik. Dan penutupan itu akan mengganggu cara kanak-kanak belajar dan sebagainya. Tapi apa yang harus kita buat ialah jika anda ada apa-apa simptom dan sebagainya, kemungkinan besar anda tidak lagi perlu ke sekolah untuk seketika waktu. Dan juga doktor, kita tahu majoriti kluster pendidikan ini adalah melibatkan sekolah berasrama penuh. Yang kita juga tahu ataupun kita juga percaya di sekolah asrama penuh ini pastinya SOP-nya lebih ketat yang mana perlu melakukan ujian saringan setiap kali ingin keluar ataupun masuk ke dalam sekolah. Namun apa yang dimaksudkan dengan tahap pematuhan yang rendah, masih rendah di sekolah berasrama penuh itu sendiri doktor? Kerana kita tahu ataupun ventilation ialah pengaliran udara itu sendiri pastinya lebih baik kerana di asrama tingkapnya sentiasa dibuka dan bagaimana agaknya yang boleh kita fahami dengan tahap pematuhan yang rendah? Adakah mereka dalam sekolah itu sendiri mungkin perlu dengan lebih kerap melakukan ujian saringan atau bagaimana? Jadi apa yang kita faham daripada segi SOP yang telah diberikan daripada Kementerian Pendidikan, sebenarnya pelajar-pelajar ini semua telah menjalani ujian RTK sebelum masuki balik kepada asrama. Punca penularan ini sebenarnya bukanlah daripada pelajar, malahan ia sebenarnya daripada guru-guru kerana mereka yang boleh keluar masuk sekolah. Pelajar-pelajar pula ditempatkan di dalam sekolah itu tanpa keluar. Jadi apa yang kita dapat tengok, walaupun SOP ketat daripada segi kita melaksanakan ujian, namun SOP daripada segi kita bergaul di dalam asrama tersebut mungkin itu tidak boleh dikawal dengan rapi kerana mungkin tidak cukup warden dan sebagainya ataupun pemahaman daripada kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar tersebut tidak sampai tahap yang tinggi. Namun begitu, apa yang kita harus memahami ialah jika sesebuah sekolah asrama itu semua kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar tersebut telah pun dikenapati sebagai positif, mereka sebenarnya boleh meneruskan cara pembelajaran mereka secara biasa ataupun dan menganggap bahawa mereka sedang menjalani kuarantin bersama. Ini bukanlah sesuatu yang pelik kerana mereka sudah dikuarantin di dalam asrama tersebut. Jadi di situlah kita ingin mensarankan kepada Kementerian Pendidikan cara pendekatan mereka untuk menangani penularan di sekolah-sekolah asrama ini, ia bukanlah sekadar hanya menutup sahaja ataupun mengasingkan mereka dan sebagainya. Kerana kita faham mereka sudah diasingkan dan kita tahu bahawa kes-kes ini adalah mild ataupun asymptomatic.
Dan ini bukanlah sepatutnya menjadi penyebab untuk kita menutup dan juga membantutkan pelajaran-pelajaran kanak-kanak di asrama tersebut. Mhm. Dan juga doktor, minggu depan sesi persekolahan akan cuti seminggu bagi menyambut Tahun Baru Cina CNY, dan majoriti pelajar pastinya ingin pulang ke rumah kerana ialah ingin meluangkan cuti seminggu itu di rumah ataupun bersama keluarga. Dan itu mungkin menjadi kerisauan kita kerana kita pastinya tak mahu ia menular ke rumah ataupun melibatkan keluarga. Jadi apa agaknya saranan daripada pihak doktor sendiri, adakah perlu mereka ini yang daripada sekolah berasrama penuh perlu lebih baik kekal berada di sekolah untuk tempoh cuti seminggu itu, ataupun bagaimana agaknya jika benar mereka mahu pulang, apa agaknya langkah-langkah yang perlu diambil? Jadi perkara-perkara seperti ini seharusnya patutnya telah diletakkan ataupun telah disenaraikan di dalam National Testing Strategy ataupun Plan Strategi Kebangsaan, ya. Ini sebenarnya apa yang saya boleh sarankan kepada mereka ialah mereka akan kembali ke rumah. Kalau kita cakap tidak pun mereka akan pasti kembali ke rumah. Namun begitu, mungkin sebelum mereka keluar daripada sekolah mereka melakukan ujian saringan RTK, dan sebelum pulang ke asrama mereka menjalankan ujian RTK sekali lagi, dan pada hari ketiga hingga hari kelima apabila pulang kembali kepada asrama itu mereka menjalani ujian RTK kembali. Kita harus memahami bahawa kita tidak lagi boleh menghindarkan ataupun kita mengelakkan pergerakan walaupun ia pelajar ataupun orang-orang awam yang lain, kerana kita ingin memberikan kuasa ini balik kepada rakyat untuk mereka memahami bahawa tanggungjawab ini adalah tanggungjawab anda sendiri. Jadi jika anda ingin bergerak, laksanakanlah RTK. Jika anda ingin ke tempat-tempat awam, haruslah patuhi SOP memakai pelitup muka dan sebagainya. Dan kerana inilah cara untuk kita kembali kepada norma baharu kita, dan kita tidak lagi mahu untuk menutup ataupun untuk menyekat. Sekarang ni kita tahu ramai juga ibu bapa yang prefer untuk lebih membiarkan anak mereka tidak pergi ke sekolah ataupun mengikuti PDPR ataupun belajar di rumah saja. Dan kalau kita ingin bercakap tentang vaksinasi kanak-kanak yang melibatkan 5 hingga 11 tahun yang akan dimulakan Februari depan, apa yang boleh kita jangkakan selepas ini? Adakah mungkin ibu bapa lebih rasa lega sikit, reda sikit kebimbangan mereka itu untuk menghantar anak mereka ke sekolah nanti, doktor? Kepada saya sebenarnya pembukaan sekolah ini harus dibuka dengan kadar vaksinasi. Jika kita tahu kanak-kanak yang umur 12 tahun ke atas boleh menerima vaksinasi dan sebagainya, sebenarnya kumpulan kanak-kanak ini yang harus dibenarkan ke sekolah. Yang 5 hingga 11 ini patutnya kita tinggalkan dulu di rumah. Dan apabila kita mencapai vaksinasi untuk golongan ini pula, barulah kita memberikan mereka untuk bergaul. Kerana kita harus memahami, apabila kita mensarankan seseorang untuk mengambil vaksinasi, ini adalah kerana kita faham bahawa sains dan data itu menunjukkan penularan dan perebakan virus tersebut dapat dikurangkan dengan amat banyak sekali. Dan kita tidak boleh mendedahkan mereka yang masih lagi belum menerima vaksinasi kepada potensi untuk menjadi perebakan ataupun untuk mendapat penyakit ini. Disebab itulah saya mengatakan bahawa Kementerian Pendidikan harus bergerak bersama dengan kita punya perancangan imunisasi kebangsaan, dan pembukaan sekolah haruslah bersama-sama dengan kadar vaksinasi kebangsaan kita. Itu kita bercakap tentang kluster pendidikan, doktor. Jadi melihat ke hadapan, kita mungkin akan berhadapi di pihak-pihak di Johor. Kita akan ada PRN Johor. Dan kita lihat sendiri di Melaka sebelum ini, alhamdulillah tidak ada kluster yang berlaku. Adakah doktor sendiri yang melihat, adakah SOP yang sebelum ini dilaksanakan ataupun diguna pakai di Melaka boleh diguna pakai lagi sekali untuk di PRN Johor, ataupun apa mungkin yang perlu ditambah baik daripada segi SOP PRN itu sendiri, doktor? Jadi apa yang kita dapat saksikan di PRN Melaka yang berbeza dengan Sabah dahulu ialah kita tidak membenarkan apa-apa ceramah politik dilaksanakan. Ini sebenarnya benda yang paling kritikal sekali, kerana apabila ceramah itu dilaksanakan, kita tahu bahawa kekurangan seseorang itu untuk mengendahkan kepada SOP dan sebagainya daripada segi penjarakan dan juga pergaulan. Dan apabila berlangsungnya pilihan raya tersebut pada hari kita mengundi, sebenarnya itu tidak menjadi satu perebakan wabak kerana kita tahu jarak dan spacing boleh dijaga. Apa yang harus boleh ditambah baik ialah di Johor, ialah kita ingin mengatakan kepada mereka bahawa walkabout ataupun mereka kunjung-mengunjung itu haruslah dihentikan. Kita tidak mahu lagi ia berulang di mana seseorang wakil ataupun yang dicalon itu pergi sarapan pagi sehingga 4 kali pada satu pagi yang sama, kerana mungkin mereka menjadi super spreader dan sebagainya. Kita ingin mengurangkan risiko dan mengadakan pilihan raya dengan cara yang amat sekali. Itulah saya nampak
cara penambahbaikan yang penting untuk kita laksanakan untuk PRN Johor Kelab. Okey, dan terakhir sekali doktor, kalau kita melihat sekarang ni kadar jangkitan everyday case lebih kurang dalam 3,000 ke 4,000 kes setiap hari. Adakah itu ada sesuatu yang telah dijangkakan melihat kepada kadar vaksinasi kita dan juga ada juga yang telah mengambil dos penggalak, booster shot. Adakah itu sesuatu yang kadar yang telah dijangkakan yang mana maintain dalam lebih kurang 3,000 ke 4,000 ataupun mungkin masa depan lagi mungkin ia boleh berkurangan doktor selepas ini? Kalau tanya kepada saya secara pendapat sendirian, di mana saya rasa nombor 3,000 ini adalah hanya angka yang telah dilaporkan. Kalau kita mengitakan daripada segi kesihatan awam, kita faham bahawa ini adalah tip of the iceberg dan kemungkinan besar sebenarnya di dalam komuniti jangkitan sebenarnya adalah lebih kurang 30,000 ataupun 90% yang lebih. Apa yang dilaporkan hanyalah 10% apa yang kita dapat cari. Apa yang saya katakan daripada dulu, kalau kita menguji baru kita akan jumpa. Kalau kita tidak menguji dengan banyak, kita tak akan jumpa dengan banyak. Kalau ujian kita sikit, kita akan jumpa sikit. Tetapi apa yang kita harus dapat tangkap daripada keadaan sekarang yang berbeza dengan keadaan yang lain, ialah kerana kadar vaksinasi kita adalah amat tinggi sekali. Jika tidak kisahlah jika kes-kes positif kita sehingga 50,000 ataupun 100,000. Jika mereka ini sudah divaksinasi penuh dan lengkap dan mereka adalah mereka daripada kalangan yang tidak bergejala ataupun hanya bergejala kecil, kita harus memahami bahawa ini adalah langkah-langkah untuk kita memasuki kepada fasa endemik. Ini bermakna COVID ini akan berada dengan kita, kita mungkin akan mendengar saudara mara kita mungkin dijangkiti COVID, tetapi kita memahami kerana mereka sudah divaksinasi penuh, ada kemungkinan besar mereka tidak akan ada apa-apa simptom daripada jangkitan COVID tersebut. Jadi di situlah apa yang kita harus nampak dan kita baca, dan indikator yang lebih penting Fauzi ialah jumlah kemasukan ke hospital dan yang memerlukan ventilator dan jumlah kematian harian. Itu sebenarnya laporan yang kita harus memberikan pengurusan ataupun perincian yang lebih mendalam daripada jumlah COVID yang dilaporkan setiap hari. Mhm. Baik, itu dia serba sedikit penerangan daripada pakar perubatan kesihatan awam Dr. Fahan Rosli yang menceritakan serba sedikit tentang kebimbangan ibu bapa mengenai dengan kluster pendidikan dan juga apa yang boleh ditambah baik menjelang SOP PRN Johor yang akan diadakan dalam masa terdekat mungkin. Saya kira itu saja untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.